lama kita pecah pula. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Ustaz nak bergaduh? Tak percaya tunggu. Dengan saya mengkena sekali. Ustaz Kazim dijangka bertanding. Penunggang agama, pencacai politik, terbit dah. Penunggang agama. Baik saya masuk politik. Habis tu hang jadi orang politik, hang penunggang apa pula? Ustaz Kazim masuk politik, hang kutuk. Hang jadi orang politik, hang apa? Oh, hampa tak apa. Bayangkan semua ustaz-ustaz ni tuan-tuan jadi menteri je. Saya dah tengok dalam TikTok. Menteri Ekonomi A.B. Liu, oi. Menteri Pertahanan Abdullah Khairi, oi. Menteri Hal Ehwal ni Ustaz Badaluddin. Timbalan ada menteri Ustaz Kazim, oi. Perdana Menteri Ustaz Azhar Idrus. Masya Allah. Aduh. Sayang tuan-tuan. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara imam yang menjadi pengurusi majlis pada malam ini, kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan pengurusi, tuan setiausaha, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Boleh bang? Main dekat sikit je dekat tu. Duduk sini. Kat. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya tengok iklan saya yang tuan-tuan buat tadi. Saya pun teringat baju yang saya bawa. Sama apa? Nasib baik tak sama. Tapi kalau sama pun betul. Apa yang diiklan, hak tu lah main. Tu kira betul. Sebab kebanyakan ada yang iklan, lain order, lain sampai. Tapi tuan-tuan hak order malam ni, sama-sama dan jadi kira betul. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa atharul ard wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Surah Ar-Rum ayat 9. Kak Leha. Kak Leha sikit pinggang kan atas kursi tu. Jadi kalau sikit pinggang, ubah kursi mai ke arah saya. Mai ubah kedudukan. Menghadap saya. Gitu. Pasal kursi tu tegak ke depan, saya sengit tu lagu tu kan. Saya balik rumah kena minyak gamat pula. Betul siap-siap kursi tu. Macam itulah cara dia. Gitu. Pandai Kak Leha. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tanya kepada kita, awalam yasiru fil ard. Apakah mereka itu? Awalam. Kadang-kadang Allah tanya alam. Alam tu maknanya tidakkah engkau? Alam tara. Tidakkah engkau melihat? Kenapa tidak melihat? Alam tara kaifa fa'ala. Allah tanya kepada kita tu. Allah tanya alam, awalam.
Ini pertanyaan daripada Allah. Dalam ayat ni Allah tanya, awalam yasiru fil ard. Kenapa mereka itu tidak berjalan di atas muka bumi? Awalam yasiru fil ard. Kenapa mereka itu tak berjalan di atas muka bumi? Bukan maknanya ni tuan-tuan kena buang kereta, buang motor, jalan pergi kerja. Awak hang buang motor hang, Allah kata awak hang tak berjalan. Sebab tu aku start pada hari ni berjalan. Oh, no, kerja belah pulau. Kelang belah pulau. Tiap-tiap hari berjalan. Tu bukan sihat, tu tak apa sihat namanya. Ampilah naik motor, apa masalah. Dalam ayat ni berjalan maknanya pi tengok tempat orang lain. Awalam yasiru fil ard. Kenapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Allah suruh kita pi tengok. Sebab tu kita ni duduk belah Penang ni. Hang nak pergi mana? Aku nak berjalan. Maknanya melancong. Hang pergi mana? Saja jalan-jalan. Maknanya pergi berjalan. Dalam ayat ni pun Allah kata jalan. Yasiru. Pergi berjalan. Berjalan di mana? Fil ardi. Dia tak tanya. Awalam yasiru fis sama'. Kenapa kamu tak berjalan ke langit? Dia tak tanya. Dia tanya kenapa tak berjalan di bumi? Sebab nak berjalan di langit ni tuan-tuan, nak berjalan pergi ke bulan. Wallahu a'lam. Nanti kita jawab. Sebab ada orang hari ni dia beli tanah lot di bulan. Dia kata lemah dia duduk Pulau Pinang jam. Duduk. Cadang pindah bulan. Dah ada tanah dah? Ada lah. Buat rumah tanah. Kilang bata ada di bulan? Tak ada. Kilang buat zinc? Tak ada. Kilang besi ada? Tak ada. Kilang simen ada? Tak ada. Habis tu hang nak buat rumah je mana di bulan? Dia kata tak apa, kita naik kapal angkasa bawa bata pergi sana. Bodoh tu. Sebab ada orang yang dah beli tanah lot di bulan. Jual tanah lot. Hang nak buat apa? Hang bukan boleh hidup di bulan. Sebab Allah kata, hang ni daripada bumi, tanah. Minha khalaqnakum. Daripada tanah kamu dijadikan. Wa fiha nu'idukum. Dalam tanah kamu akan dimasukkan. Wa minha nukhrijukum. Daripada tanah kamu akan dikeluarkan. Allah kata kamu akan mati dan akan masuk dalam tanah. Jadi kalau tuan-tuan mati di planet Mareh, kena lah ayat tu. Mana laki kat gayah? Laki kat gayah pergi planet Mareh. Ada? Mati sana. Di mana nak letak ayat yang mengatakan manusia mati duduk dalam tanah? Quran bagi jawapan tuan-tuan pada setiap persoalan. Sebab ada orang tanya, boleh tak pindah pergi planet Mareh? Itu dia jawapan dia. Kita ni orang beriman. Bila orang tanya, jawapan kita daripada mana? Al-Quran. Dialah jawapan yang sebetul-betulnya. Sebab dulu ada orang kata, orang perempuan tak payah kahwin. Orang perempuan tak payah kahwin, tapi boleh dapat anak. Nama dia bayi klon. Tahun 2000. Bayi klon. Dia ambil sel orang perempuan, dimasukkan dalam rahim dan perempuan tu mengandung. Dan bila keluar, anak tu serupa muka jemak. Nama dia bayi klon. Kereta klon, handphone klon, orang pun klon. Pembohong. Allah sebut dalam Quran, manusia terjadi daripada benih lelaki, manusia terjadi daripada benih perempuan. Itu Quran cakap. Kalau ada orang kata manusia boleh jadi daripada benih orang perempuan tanpa melibatkan lelaki, nama dia dusta, pembohong. Inilah Quran tuan-tuan. Nama dia mau'izatum mir rabbikum. Pengajaran daripada Allah. Wa shifa'un lima fis sudur. Ubat bagi yang sakit dalam hati. Wa huda, petunjuk. Wa rahmah, kasih sayang bagi orang yang beriman. Al-Quran ni kata Allah 4
pertama, mau'izah, nasihat, pengajaran, petunjuk daripada Allah. Dua, ubat bagi yang ada penyakit dalam hati dia. Akak-akak ni ada kanser ni. Ni dah ubat ni. Bacalah ayat tadi. Baca ayat tadi. Surah apa? Surah Yunus. Ayat 58 ke? Baca. Al-Quran ni apa? Wahuda, petunjuk. Warahmah, dan rahmat daripada Allah untuk orang beriman. Jadi kalau kita dengar satu-satu berita, mana tempat yang kita nak rujuk berita tu betul ya tak betul? Quran. Pasal ada orang kata manusia ni berasal daripada beruk. Di sekolah cikgu kata, okey anak-anak semua, inilah datuk nenek kita ya. Period yang pertama, generasi yang pertama, inilah dia. Berupa beruk. Kemudian selepas beberapa lama, beruk tadi mula tegak. Kemudian tegak, dan jadilah kita sekarang. So, kita berasal dari beruk. Kita pun hanggup. Anak-anak cucu beruk yang saya hormati, marah, pandai marah pula. Marah pula. Habis tu, rujuk dalam Quran. Allah Ta'ala kata manusia ni siapa? Adam. Daripada Adam. Habis. Walaqad karramna bani Adam. Surah Al-Isra ayat 70. Selesai masalah. Dan kami memuliakan anak cucu Adam. Dia tak kata kami memuliakan anak cucu beruk. Inilah dia Quran. Kalau kita tak ikut Quran, dia jadi sesat. Gizu tepeng bawa anak. Mak tu apa mak? Tu beruk. Itulah tu nenek kita. Oh. Beruk sama beruk pula cakap. Anak-anak beruk. Itu depa tu asal daripada kita. Oh, anak beruk kata. Anak beruk tanya pula, tu bila kita nak jadi orang mak? Tak tahu, mak pun duk tunggu kan. Mak sampai mati jadi beruk. Kalau kita tak rujuk pada Quran, kita ni diperbodohkan sampai bila-bila. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tidak berjalan di atas muka bumi? Maknanya Allah suruh berjalan. Allah suruh berjalan ni banyak ayat dia dalam Quran. Qul siru fil ard. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu di atas muka bumi. Summa ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'auna wa mala'i fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah tanya, fasiru fil ard, fasiru fanzur, pergi tengok kata Allah. Jadi akak-akak, janganlah pergi Korea je. Pergi tengok tempat-tempat yang Allah sebut dalam Quran. Tengok tempat apa Ustaz? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tengoklah tempat-tempat orang-orang yang sebelum daripada mereka, yang telah dihancurkan, kata Allah. Dulu PKP 2-3 tahun kita tak boleh berjalan. Dia kata tak boleh berjalan, penyakit banyak. Pramugari pun menung, pilot tujuan nasi lemak. Kemudian terbang tak terbang. Pramugari pun mega kuih pau. Gantung habis uniform. Syarikat travel, hotel tutup. Langkawi itu sepi. Sebab apa? Pelancongan tak ada, berjalan tak ada, penggembaraan tak ada. Depa pun mai tanya, dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Sekarang dah tak boleh berjalan, travel dah tak boleh Ustaz. Saya kata, siapa yang kata tak boleh? Dia kata, lah semua tak boleh. Naik terbang tak boleh, rock-block sama sini Ustaz. Apa nak jadilah dunia ni? Rujuk dalam Quran. Dalam Quran kata, berjalanlah di atas muka bumi. Berjalanlah di atas muka bumi.
manusia tidak boleh menyekat manusia untuk berjalan. Dia habis-habis kuat sekat 2-3 hari 2-3 tahun lepas tu dia buka balik. Hari ni tuan-tuan, hak cocok ke tak cocok ke, pergi jalan. Dulu jangan masuk masjid tok siap tanya, rela tanya ke depan, cocok tak? Balik. Bawa serban tak? Bawa sejadah tak? Tak bawa. Serban saya bawa balik. Nak sejadah, serban tak bawa. Ni bawa jenis ni suruh balik. Saya kata tak lama. Mana boleh manusia nak lawan perintah Allah? Allah kata pergi berjalan. Dia akan terus berjalan. Dan kalau adik-adik ni 15 orang ke 10 orang adik-adik ni, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14 orang. Adik-adik, nanti kalau dah habis belajar, buka syarikat travel. Nah, sebab manusia mesti berjalan. Manusia mesti berjalan. Allah sebut. Bukalah perjalanan. Berjalan manusia. Hari ni orang daripada 5-6 negeri datang sekolah saya, 16 buah bas. Minggu depan 20 bas, minggu lepas 20 bas, minggu lagi sekali 20 bas. Syarikat travel bawa berjalan, lawatan ke sekolah Ustaz Kazim, lawatan ke sekolah Ustaz Kazim. Mai driver, mai pemandu pelancong daripada Singapura. Terima kasih Ustaz. Ustaz buka ruang untuk kami datang belajar sini, datang melawat di sini. Minggu depan lagi 4 bas Ustaz. Mari lampau. Tak cukup dewan, kita pecah dewan. Akan ada bisnes yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab itu tuan-tuan, akan ada orang melawat piramid. Jangan takut. Berapa banyak keuntungan yang dapat pada kerajaan Mesir hanya daripada mempamerkan piramid saja. Berapa banyak yang dapat daripada Petra di Jordan. Berjuta orang tengok. Saya melawat muzium Kahirah tu. Saya tanya dekat polis Arab tu, masa tu sehari berapa ramai melawat muzium? 50,000 orang. 50,000 tak? Sehari. 10 hari 1,5 juta. 30 hari 1.5 juta melawat muzium saja. Dari mana? Seluruh dunia datang. Masya Allah. Itu muzium, belum yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kita di Pulau Pinang ni, apa yang boleh tarik orang, mari buat. Janganlah buat apa yang ada tempat mereka. Hak tempat mereka ada, kita pun buat, mereka pun tak main. Kami ada disko Ustaz. Mereka bapak disko mereka ada. Cari benda hak mereka tak ada. Mereka nak tengok. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, pi tengok tempat yang telah dibinasakan orang-orang dulu. Di mana? Oi, bersepak. Ada nama tempat, nama dia Pompei. Pompei. Adik-adik, pi Pompei. Mayat mereka ni digali daripada bawah tanah, letupan gunung berapi. Mereka tengah duk enjoy seronok semua. Mai gunung berapi meletup, timpa mereka, mampu habis. Beribu tahun lepas tu, mereka duk korek, jumpa mayat. Korek, jumpa mayat. Yang masih elok, yang telah menjadi batu. Kerana diselaputi oleh lava gunung berapi. Ada yang sedang minum. Ada yang sedang berzina. Ada yang sedang meliwat. Ada yang sedang meliwat dengan budak kecil. Tengok takut tuan-tuan. Kata Allah, pergi tengok. Pergi tengok. Sebab tu saya suka berjalan di tempat-tempat yang sejarah macam ni. Cuma tak lama pergi takut. Macam kita pergi Laut Mati tu. Mula-mula duduk di atas. Jalan tu di atas. Kemudian dia turun. Oh, dia turun bukit.
Saya tanya kat driver, pasal apa duk turunnya? Dia kata tempat yang dilaknat umat Nabi Lut adalah tempat yang paling bawah dalam dunia. Jantan dengan jantan beromen. Jantan dengan jantan berliwat. Allah terbalikkan, Allah hempak bumi mereka jatuh dalam bawah sekali. Tak ada apa lah, yang ada cuma laut. Tu yang saya kata, bila saya duduk situ, mereka buat tapak pelancongan. Oh cantik, bilik-bilik dia, dewan makan, kedai-kedai cantik. Jual souvenir semua ada. Saya kata kat Tuan Arab tu, hanya jangan duduk lama ni, aku nak balik, aku takut. Tempat tu Allah laknat. Allah laknat, saya takut. Pergi tengok sudah. Ni dia. Kalau buat liwat, ni dia Allah bagi. Apa pun tak ada. Laut tu pula orang berenang, tak tenggelam. Punya dalam garam dia, punya pekat garam dia, sampai tak tenggelam. Air dia hitam. Nombor dua yang saya takut, sebab saya tengok orang putih ramai. Mereka mandi ustaz, pakai bikini ustaz. Mereka ambil selut tu pula, mereka lumuk satu badan. Nampak mata yang putih. Sebab mereka kata, selut laut dia tu, ubat untuk orang yang ada penyakit. Saya kata, teruslah duk ambil manfaat pada tempat yang dilaknat Allah. Jom balik. Istighfar banyak-banyak, takut. Janganlah jadi kat Malaysia ada orang haduk lewat. Dia mari hempah Pulau Pinang ni tuan-tuan. Jenuh buat lawatan pula kita. Tapi hari ni, Allahu Akbar. Saya duk tengok dalam TikTok, orang laki-laki, suami dia Mak Saleh, laki-laki. Dia laki-laki. Suami dia pun lelaki. Dia tulis dalam TikTok tu. Menari dandut depan suami. Gede-gede. Aku lah. Dia kata menari dandut depan suami. Kejadah apa lelaki hang? Hang pun jantan. Yang Mak Saleh tu tengok. Apa nak jadi ni? Nasib baik bukan orang Malaysia. Orang negara seberang. Dan yang lebih menakutkan saya, bila dia balik ke negara dia, orang layan dia macam selebriti. Cuma tak kopek udang untuk dia. Sampai masuk dalam radio, ditemu ramah oleh wartawan. Bangga dia sebab dia terkenal. Bayangkan tuan-tuan. Kalau ikut zaman Nabi Lut, habislah. Kata Allah, pergi tengok. Pergi tengok tempat-tempat ni. Waktu saya pergi ke Kahirah tu, Museum Firaun tu. Museum Firaun. Saya tanya, mana satu hak lawan Tuhan tu? Yang lawan Nabi Musa mana? Banyak hak ni. Yang nu. Banyak sangat. Dia kata tak tahu. Orang Arab tu kata tak tahu. Mana satu tak tahu. Hak dalam keranda pun banyak. Yang tak buka pun ada lagi. Duk susun keranda. Saya tengok kerusi Firaun. Diperbuat daripada emas. Ni kalau Firaun tengok kerusi kita ni, dia gelak. Dia pada emas. Singgah sangana dia emas. Kita ni ada emas, sebentuk pun bangga habis dah. Sat-sat angkat tangan. Nak tunjuk kata gelang. Firaun kerusi mangah oi. Kita kalau ada kerusi dah sekarang pada emas, buat main masjid. Hoi. Tara yang ni pun bangga habis ha. Gelang pun duk kibar, telekung. Hangatlah duk tunjuk rantai. Firaun ada heran apa tuan-tuan, kereta kuda dia pun emas. Saya tengok roti Firaun. Roti dia masih ada adik. Tak reput. Pak
Pasal apa roti dia tak reput? Pasal apa mayat dia tak reput? Anjing dia tak reput? Sebab Allah kata, pi tengok, fangzuru. Allah kata, pergi tengok, fayanzuru. Fangzuru dalam surah Al-A'raf, fayanzuru dalam surah Ar-Rum. Kalaulah mayat Firaun reput, baju Firaun reput, kasut Firaun reput, kereta kuda Firaun reput, nak tengok apa? Mayat dia pun reput, nak tengok apa? Sebab itulah Allah tak reputkan. Bukan setakat mayat Firaun tu tak reput. Baju dia tak reput. 6,000 tahun, 5,000 tahun tak reput sampai sekarang. Subhanallah. Masya Allah. Mayat Firaun dia macam ni. Ni tangan dia tu. Jangan bayang pula dia ada mikrofon pula. Tadi ustaz tak. Bodoh Tuhan ni. Aku tak bawa. Dia macam tu. Ni. Satu lagi macam ni. Baik. Kenapa mayat Firaun ada macam ni? Tu. Yang jenis macam ni, itu tandanya keturunan Raja Firaun. Anak dia, cucu cicit dia Firaun. Yang orang biasa, tangan ke bawah. Itu orang biasa. Jadi mayat Firaun ni saya tengok, oh ni raja dia, ni raja dia, ni raja dia, ni raja. Yang ni lain sikit. Tangan dia macam tu. Tangan dia tak boleh rapat. Tangan dia lagu tu. Dia tak boleh ke dada. Pasal dia tak boleh rapat. Jadi abang-abang, pasal apa tangan tak boleh rapat? Sebab selalunya orang yang mati lemah, macam mana dia terkangkang, macam itulah mayat dia dijumpai. Tuan-tuan tengok tak tsunami hari tu? Seminggu, 2 minggu, mayat duk terkangkang. Pasal apa? Pasal dia mati lemah. Bila dia mati lemah, tak boleh nak rapat badan dia. Berbeza dengan orang mati aksiden. Mati lemah, kalau lambat jumpa tu lagu tu. Lagu tu. Jadi, mereka kata, yang mayat dia lagu tu, sebab tak boleh nak tekan lah. Yang itulah Firaun yang lawan Nabi Musa alaihissalam. Mayat dia lemah. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun. Dan kami lemaskan Fir'aun di dalam laut. Dan kamu boleh tengok mayat dia. Wa antum tanzurun. Dan kamu semua boleh tengok. Masya Allah. Hebatnya ayat Quran, tuan-tuan. Jomlah pergi tengok. Bawa anak cucu. Ada orang kata pula, ada pergi tengok bangkai buat apa? Banyak benda boleh pergi tengok bangkai pasal apa? Bang, bukan tengok bangkai bang. Allah suruh pergi tengok. Tengok bagi tahu ke anak. Tengok ni. Man, kalau nak kira tinggi hang dengan Firaun, tinggi hang ni. Zul, kalau nak kira gemuk hang dengan Firaun, gemuk hang ni. Firaun ni dah lah kecil, kurih pula tu, tua pula tu, lawan Tuhan, mengaku Tuhan. Kalau dia macam ni pun kena, itu nama ajar dia. Yang ni yang Allah Ta'ala suruh, pi tengok. Lepas tengok dia, pi tengok rumah dia pula. Pi tengok binaan dia pula. Allah subhanallah, Masya Allah. Bila kita pi rumah mereka, tuan-tuan, 5,000 tahun, 4,000 tahun, 3,000 tahun, rumah mereka masih ada. Masjid kita ni agak-agak berapa tahun boleh tahan? 10 tahun lagi? 20 tahun? 100 tahun agak-agak runtuh tak masjid ni? Mereka punya rumah sampai sekarang duk ada. Kita pergi Petra di Jordan. Rumah dia dalam gua, dalam gunung. Punyalah cantik, ya Allah. Kita naik kereta kuda, naik dalam. Naik keldai pergi dalam tu.
Motor tak boleh bawa, kereta tak boleh bawa. Naik keldai dah tak berjalan. Masuk dalam tu, Masya Allah, kubur dalam gua. Tengok pula ada stadium atas bukit. Dalam dia ada stadium, tuan-tuan. Penonton di atas ni, hak padang di bawah. Boleh duk bayang macam mana orang melawan bola ke apa, tak tahulah, smackdown ke apa di bawah. Dan sampai sekarang stadium tu masih wujud. Stadium yang ada kat Malaysia ni nak roboh, hak tua-tua. Stadium tua tu, Merdeka punya stadium tak lama tu. No, stadium Shah Alam, bumbung pun cabut habis. 2 tahun je tahan tu. Bumbung hak mereka ni sampai lah masih ada. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Kanu asyadda minhum quwwah. Mereka lebih kuat daripada kita. Orang dulu-dulu lebih kuat daripada kita. Kanu asyadda minhum quwwah. Quwwah ni maknanya orang bahasa Melayu sebut kuat. Tuan-tuan kata Hulk Hogan tu kuat. Tak kuat ha? Tuan-tuan kata Batista, The Rock tu kuat. Tak kuat. Allah kata orang dulu asyadda minhum. Allah gunakan perkataan asyad, sangat kuat. Yang kita sekarang ni jangan kata kita boleh challenge umat dulu-dulu. Kuat-kuat kita gaul. Makan siput. Badan tegak-tegak kita prostat. Kuat berjadah apa benda. Kita duk kata kita ni kuat, angkat basuh bunga, pup letup slip disc. Depa ni Allah Ta'ala kata apa? Mereka itu sangat kuat. Satu. Dan kata Allah, wa atharul arda, dan mereka itu telah mengolah bumi. Nampak? Wa atharul ard, mereka mengolah bumi. Sekarang cuba tuan-tuan tengok, kita mengolah bumi. Yang tu jadi felda, yang tu jadi projek penanaman kelapa sawit, yang tu jadi empangan, yang tu jadi jeti, yang tu jadi pantai, tambak laut, jadi rumah lah. Tu nama dia wa atharul ard. Orang dulu-dulu dah buat. Bukan kita saja buat. Allah kata orang dulu dah mengolah bumi ni. Tapi sayang tuan-tuan, kita tak diajar ayat dalam surah Ar-Rum ayat 9 Yang kita diajar apa? Orang dulu-dulu bodoh. Orang dulu-dulu tak pandai bercakap. Orang dulu-dulu tak pandai masak. Orang dulu-dulu tak pakai baju. Orang dulu-dulu pakai cawat. Orang dulu-dulu tak tahu menggunakan api. Orang dulu-dulu tak pandai memasak. Orang dulu-dulu tak pandai bercocok tanam. Orang dulu-dulu menggunakan perniagaan menukar barang, sistem barter. Orang dulu-dulu adalah orang yang duduk di dalam gua. Mereka tidak tinggal dalam kelompok masyarakat. Mereka tidak, oh, siapa cakap? Orang putih cakap. Percaya? Oh, mereka pandai Ustaz. Menurut kajian pakar, menurut kajian pakar, menurut kajian pakar. Inilah yang digunakan sampai sekarang. Habis itu kenapa kau tak rujuk pada Quran? Quran kata orang dulu lagi canggih daripada kita. Wa amaruha, kata Allah, dan mereka memakmurkan bumi aktsaru mimma amaruha, lebih banyak daripada kamu memakmurkan bumi. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut orang dulu-dulu memajukan dunia lebih daripada kita memajukan dunia kita. Masya Allah. Saya confused lah Ustaz. Confused pasal apa? Tak.
Macam mana Ustaz nak cakap Macam mana Macam mana apa? Tak, tadi Ustaz kata orang dulu lagi kuat. Orang dulu lagi banyak mengolah dunia. Orang dulu lagi memakmurkan bumi. Mana dia bukti dia? Kami nak tengok. Kami buat bangunan paling tinggi dalam dunia ada di Dubai. Kami buat menara yang paling tinggi di dunia ada di China, ada di KLCC. Mana dia yang dulu-dulu punya? Yang ni yang saya nak cerita ni. Baru nak masuk tajuk. Yang tadi mukaddimah. Yang ni baru nak masuk tajuk. Tak, yang Ustaz ceramah duduk sila siapa? Tuan-tuan pun duduk sila. Siapa bersila? Saya bersila pasal kerusi ni panjang ke belakang. Kalau saya duk lunyuk lagu ni, duk lagu ni, macam mana saya nak sandar kat belakang? Tuan-tuan yang saya hormati, ini cara nak tengok Cristiano Ronaldo. Jadi, kalau saya tegak lagu ni, badan saya jadi lenguh. Pasal kaki pendek, kursi panjang. Sedangkan saya nak menyandar. Jadi cara paling mudah saya nak menyandar ialah badan tak ke belakang dan kita pun duduk sila. Buat apa tu? Inilah cara dia tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Anda faham? Tak faham tu tak? Jadi kita nak buh kerusi untuk buat ceramah pun kena tengok jenis kerusi tak? Kerusi ni kira asyad damihum kuwah boleh badan tinggi tegak 8 kaki punya sesuai tuan. Jenis saya ni 5 kaki berapa inci ni. Kaki pendek dan terjuntai. Baik, ulang balik. Yang ni yang saya nak tanya ni, yang saya suka. Mana dia pergi tamadun tu? Mana dia Ustaz? Saya nampak KLCC, saya nampak Burj Khalifa. Saya nampak teknologi sekarang. Mana dia? Sebab tu Allah kata, pergi berjalan. Hang duduk di Mak Mandin saja, hang nampak nasi kandar. Hang duduk di Perai, hang nampak apa? Allah kata, pergi jalan. Ya, nak berjalan macam mana mereka tak bagi? Lah dah bagi dah, tak ada apa sekat lah, hang pergi dah. Larak nak sekat orang nak berjalan. Larak nak sekat ekonomi. Takkan boleh sekat. Pergi jalan. Sekat 2-3 tahun boleh. Lepas tu dah orang marah hantar. Jiwa manusia dia nak tengok tempat orang. Sebab tu saya sebutkan tempat itu. Kalau ada di tempat lain, maknanya tempat kita pun ada. Kalau tuan-tuan cari, kalau tuan-tuan kaji, piramid bukan hanya ada di Mesir, piramid ada di seluruh dunia. Ada yang dah jadi bukit, ada yang dah jadi batu, ada yang dah jadi monumen, ditimbus oleh tanah. Yang ada di Mesir itu pun ditimbus oleh ribu pasir per tahun. Digali-gali balik baru jumpa piramid. Yang di kita ada, tetapi cek tengok. Di Pahang ke mana ada. Kenapa piramid berada di seluruh dunia? Mesti ada sesuatu yang istimewa di sana. Dan bila ada benda itu, penjajah mesti sampai terlebih dahulu di situ. Penjajah yang berusaha nak masuk di dalamnya. Kenapa? Yang ni tuan-tuan kena fikir. Dan bila mereka boleh masuk dalam tu, mereka akan buat cerita. Jangan masuk. Dia ada sumpahan. Piramid ni ada sumpahan. Siapa yang masuk, dia mati. Maka tak masuk. Dia saja buat cerita. Akhirnya mereka cari macam-macam benda di dalam dia. Sebab Allah sebut dalam ayat ini, asyadda minhum quwwah wa amaruha wa atharuha wa amaruha. Orang dulu kuat, orang dulu sangat kuat, orang dulu memajukan dunia, orang dulu mengimarahkan dunia,
lebih daripada kamu. Segala teknologi yang mereka ada, disimpan maklumatnya dalam benda itu. Sebab itu dibuatkan binaan-binaan piramid yang sangat kukuh di seluruh dunia. Sebab mereka mengetahui bahawa umat ini akan satu hari dihancurkan. Simpan siap-siap tuan-tuan. Tapi sayang, Quran yang kita dapat ni, kita tak faham, kita tak tadabbur. Mesti ada ilmu yang mereka tinggalkan. Maka hari ini manusia tak boleh nak tolak, tak boleh nak sorok. Apa benda yang ada dalam gambar-gambar piramid di seluruh dunia, di India, di China, di Meksiko, di Peru, bukan hanya di Mesir. Mereka jumpa di dinding gua gambar motosikal, gambar basikal. Maknanya orang dulu dah ada kenderaan. Mereka jumpa gambar helikopter, gambar kapal terbang, kapal selam di dinding gua yang mereka jumpa dalam piramid. Malah yang ini pula ilmu perubatan, sepit, jarum, yang nak buat pembedahan, semua dia lukis di situ. Yang ni yang tuan-tuan, yang mereka jumpa bila mereka menjajah negara-negara ini. Bangsa penjajah inilah tuan-tuan yang sekarang menguasai dunia dengan kemajuan teknologi. Kerana mereka jumpa yang tiga benda yang kita sebut ni. Maka kata Allah yang kedua, pergi ke mana benda-benda itu? Allah jawab dalam ayat ini, وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Maka datanglah kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan. Datang Nabi bawa keterangan. Bila mereka ni dah sombong belagak, dah maju sombong belagak, Allah hantarkan Nabi, Allah hantarkan Rasul. Setiap umat ada Rasul. Setiap umat. Saya tanya baru ni dekat satu jabatan, saya pergi mengajar. Waktu Nabi Muhammad ada di Madinah, orang Melayu ada di sini. Tuan-tuan dah fikir? Waktu Nabi ada di Madinah, tok nenek kita di tanah Melayu ni ada. Ada yang kata tak ada. Itu mereka duduk di mana? Adakah umat manusia hanya ada di Madinah? Tak. Seluruh dunia dah ada. Jangan kita kata orang Melayu ni baru je. Yang baru Malaysia. Tahun 69, 63 tu Malaysia. Sebelum Malaysia tu tanah Melayu. Sebab tu bahasa Melayu bukan bahasa Malaysia. Melayu wujud dah sejak zaman Tok Adam lagi. Zaman Nabi Ibrahim lagi. Bahasa tu dah ada. Bahasa Malaysia ni baru wujud bila digabung Singapura, nama Sabah, Sarawak, Semenanjung, baru jadi Malaysia. Sebelum tu tanah Melayu. Tak ada timbul Malaysia. Umat, Nabi kata setiap umat ada Rasul. Cuma Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku pada Rasul-Rasul tadi? Kalau saya kata tadi, setiap Nabi ada diutuskan Rasul. Maknanya orang Melayu pun ada Nabi dia. Sebelum Nabi Muhammad datang. Tak berapa ribu tahun dulu kita tak tahu. Maknanya umat Melayu ni pun dah maju. Allah sebut dalam Quran. Maknanya mereka dah ada tamadun. Jangan cakap bangsa Melayu ni bodoh. Jangan cakap bahasa Melayu ni tak reti, nak buat jarum pun tak pandai. Jangan cakap. Orang dulu-dulu dah canggih. Okey. Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr
Dan sesungguhnya kami memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat, dan kami angkut mereka di lautan. Ayat ni dia sebut walaqad karramna bani Adam, dan kami memuliakan anak cucu Adam. Dia tak sebut walaqad karramna ummatan Muhammad. Dia tak sebut. Kami memuliakan anak cucu Adam. Bila anak cucu Adam? Bermula selepas Adam beranak. Bila dia dapat anak melalui isteri dia Hawa tu, anak cucu Adam. Bila Allah muliakan? Bila dah dapat anak cucu. Sampai bila? Sampai kiamat. Maknanya Allah memuliakan kita, anak cucu Adam, bila? Sejak zaman Nabi Adam lagi. Mula-mula Allah muliakan. Nombor dua, kata Allah, dan kami angkut mereka di darat. Sejak bila diangkut umat Nabi ini? Adakah sekarang baru ada bas? Adakah sekarang baru ada motosikal? Tak. Allah sebut sejak adanya Nabi Adam dan anak cucu Adam. Dan kami angkut mereka di laut. Sejak bila diangkut di laut? Adakah sejak Penang Port wujud? Dah. Sejak zaman dulu lagi dah. Jadi kalau tuan-tuan percaya cakap orang putih, zaman dulu-dulu tak ada teknologi, tuan-tuan pembohong dan tuan-tuan kena bohong. Zaman dulu dah ada dah. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 70 tadi. Masya Allah. Ada dalil tak Ustaz? Kalau dalil Quran dah ada, hang tak percaya aku nak kata apa? Dalil paling mudah, Nabi Nuh dah buat kapal. Nabi Nuh buat kapal. Kalau kapal boleh buat, takkan rumah tak boleh buat. Kapal Nabi Nuh dibuat daripada kayu dan paku. Wujud dah kayu, dipotong dengan paku, dijadikan sebagai bahtera. Zaman dulu dah ada paku. Di mana yang kata zaman dulu primitif? Yang primitif kita buat kapal 100 tahun, karat, kemudian jadi tukun tiruan. Kapal Nabi Nuh dah berusia 5,000 tahun, sampai sekarang belum reput. Sampai sekarang masih ada lagi di Gunung Ararat di Turki. Orang Jepun pergi ambil korek, buat balik ke Jepun, kaji. Rupa-rupanya yang mereka jumpa tu ialah kapal yang diperbuat daripada kayu. Wa alwahin wa dusur. Orang Melayu pula kena tipu. Pergi ke Mekah, jual kayu koka. Koka. Mai jual kat saya. Kayu koka. Koka. Saya pula tambah Coca-Cola. Mana hantar kayu koka? Kita pun pakat beli 8 tasbih buat balik Malaysia. Buat balik. Anak pening kepala rendam. Ni, mak dah rendam kayu koka. Anak minum, sakit perut. Pasal tasbih tu rendam dengan selek, tak sakit perut apa? Berkilat. Tuan-tuan, kapal Nabi Nuh ada 3 tingkat. Ni nama dia tadabbur. Depa jumpa 3 tingkat. Kalau 3 tingkat, tinggi mana? 1. Dibawa segala binatang naik dalam kapal Nabi Nuh. Bawa segala binatang naik dalam kapal. Besar mana? Hak nak naik tu binatang bukan berarti duduk diam macam kita. Kita orang ni pun tak duduk diam. Binatangnya nak. Rimau naik, gajah naik, singa naik. Boleh tuan-tuan duduk, gajah tidak? Baik, tidak. Besar mana? 1.
Gajah binatang ni makan macam kita. Agak-agak rimau sekali makan apa? Zirafah makan apa? Gajah telan, dia sekali telan ayak berapa tan. Unta sekali minum, satu kolah ayak dia minum habis kering. Soalan dia, Nabi Nuh bawa makanan tu banyak mana? Ayak dia simpan dalam apa? Air mineral ke? Cuba fikir. Dan dia bukan tenggelam sehari, bukan banjir sehari. Makanan dia kena tahan lama. Nak tahan lama, boleh letak macam tu ya? Mesti dia simpan dalam tempat yang boleh tahan lama kan makanan dia. Cuba fikir. Maknanya teknologi dah ada di zaman Nabi Nuh. Kita nak kata peti sejuk ke? Kita nak kata makanan sejuk beku ke? Boleh belaka lah. Cuma orang kita dah diajar. Orang zaman dulu tak erti apa. Cuba fikir. Saya naik kapal tu pergi Phuket 4 hari 3 malam tu, makanan betan. Hak nak untuk ke darah atas kapal tu. Ni hak nak makan atas kapal Nabi Nuh ni, binatang. Tuan-tuan ingat makan kacang kuda. Campur kacang kuda, campur kacang hijau, buat bubuk surah. Gajah mai makan bubuk surah mai. Tuan-tuan ingat dia telat bubuk surah lah. Jom tuan-tuan, kita ambil satu ayat Quran sehari, satu ayat Quran kita tadabbur. Ni hujan kan. Saya mai pada highway hujan. Kena pula zeng macam ni. Kan dengar orang cakap kat luar. Depa tak dengar, kita tak dengar. Zeng jatuh ayat hujan tak dengar. Padahal bukan ribut, bukan taufan, pun tak dengar. Oi, tak dengar. Bayangkan banjir taufan Nabi Nuh. Banjir besar, tenggelam bukit, tenggelam dunia. Hujan dia lebat tahu mana? Banjir dia besar lagu mana? Gelombang dia besar lagu mana? Bak dia besar lagu mana? Tak dapat nak bayang. Dia duduk kapal atas bukit, anak dia duduk bawah. Wahai anakku, marilah naik atas kapal Pak. Kau selamat insya-Allah. Wahai Pak naiklah kapal Pak. Saya nak naik bukit. Banjir takkan sampai melepasi bukit. Soalan dia, macam mana mereka boleh cakap dalam hujan lebat ribut taufan? Oi, main naik, agak-agak dengar. Tuan-tuan duduk tingkat 20, pergi cakap dengan orang bawah. Waktu tak hujan pun tak dengar. Boleh tak saya kata pada tuan-tuan, Nabi Nuh menggunakan alat telekomunikasi untuk cakap? Ni yang kita semua kena fikir. Allah jawab dalam ayat ni, orang dulu lagi canggih daripada kamu. Habis tu pi mana Ustaz? Kata Allah, bila Nabi dihantar kepada mereka, mereka tolak Nabi-Nabi tadi. Mereka bunuh Nabi-Nabi tadi. Dan Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kata Allah, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah tidak pernah buat zalim pada mereka. Sebaliknya, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Satu dunia hancur. Yang selamat hanya satu kapal bahtera Nabi Nuh. Hanya ada lebih kurang 80 orang. Turun atas bukit. Nak mulakan dari zero balik dunia ni tuan-tuan. Zero balik. Teknologi habis. Segala-galanya hilang. Sebab tu Nabi Idris, sebelum Nabi Nuh, dia bina bangunan-bangunan. Tulis segala balik kemajuan yang pernah dicipta. Yang itulah yang tersimpan ilmunya.
Dan orang mak saleh penjajah ni dia kaji ayat Quran, jom kita menjajah. Maka wujudlah 6 negara penjajah: British, Perancis, Spanyol, Belanda, Portugis, Itali, dan merekalah yang menjadi pelopor kepada revolusi industri yang mencipta pelbagai-bagai benda kemajuan pada akhir tahun 1890-an, selepas mereka jumpa macam-macam ini. Tuan-tuan yang saya hormati, zaman kita lewat berlaku terang-terangan macam umat Nabi Lut dah berlaku. Zaman kita orang menyembah berhala terang-terangan dah berlaku. Orang sekarang menyembah syaitan dah berlaku. Dengan rantai dia gambar mata berlaku dah. Orang sekarang tuan-tuan menghina mak bapak, dipanggilnya babi pada mak dia, dah berlaku. Orang sekarang beromen dalam rumah Allah dah berlaku. CCTV duk rakam gambar jantan dengan jantan beromen dalam surau. Apa nak jadi dia? Tolong habang, apa benda yang dulu punya umat buat belum kita buat? Maksiat banyak, zina bebas banyak, maksiat banyak, arak banyak diminum, sepak tuan. Apa benda lagi yang tak jadi pada kita? Semua jadi dah. Kenapa Allah tak turunkan bala lagi macam orang dulu-dulu punya kena bala?